Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Shasha Dainis. Ya, Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi. Ini merupakan kali pertama Shasha bersiaran langsung bersama dengan saya dalam Sejahtera Asia. Ya, ini merupakan kali pertama saya. Jadi selamat datanglah ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Apa perasaan? Mungkin boleh kongsikan sikit. Okey, perasaan saya pada mulanya adalah gemuruh sikit, tapi Okey. dalam masa yang sama saya rasa berterima kasih kepada TVS kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk menggunakan peluang inilah. Betul. Jadi itulah selamat datang kami ucapkan. Tapi tak apa, gemuruh tu biasa. Kalau tak gemuruh tu ataupun tak nervous, itu bahaya tu. Bagus. Tak apa, sama-sama kita belajar. Ya. Baik, Kuala macam biasa selama 1 jam kami akan bersiaran langsung di Astro saluran 122 dan juga My Freeview di TVS, dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, silakanlah ikuti kita di Instagram dan juga Facebook Sejahtera Asia. Baik, hari ini 3 Mac 2021, hari Rabu, hari yang baru, dan kepada anda yang berada di rumah, kami doakan agar anda berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang sempurna bersama dengan orang yang tersayang. Baik, Syah, pada pagi ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apakah yang mungkin kita bakal bincangkan untuk pagi ini. Boleh. Okey, hari ini iaitu 19 Rejab 1442 Hijriah. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah budaya digital industri kraft Sarawak dan kampus Satellite Institute Kraft Negara di Sarawak, dan satu lagi topik iaitu wanita dalam dunia operasi bomba. Itulah, dalam badan beruniform ni selalunya dikaitkan dengan laki dan sebagainya, tapi kali ini kita bawakan seorang menjemput seorang wanita yang berada dalam pasukan bomba. Jadi semuanya selepas ini pastikan anda terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, seperti biasa kami akan mulakan ataupun kami akan kongsikan sedikit berita dan perincian ataupun perkembangan COVID-19 dekat negara kita. Saya akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Baik, seramai 1,555 jangkitan baharu COVID-19 telah pun direkodkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan ataupun jumlah kumulatif COVID-19 di Malaysia kini di angka 304,135 kes. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat 6 kematian baharu dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kematian kini sebanyak 1,141 kes. Jumlah kes sembuh pula merekodkan peningkatan iaitu seramai 2,528 kes, menjadikan keseluruhan pesakit yang pulih sepenuhnya adalah seberamai 278,431 kes. Dan mengikut penularan dalam negeri di Malaysia pula, Selangor masih lagi mencatatkan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 672 kes, diikuti Johor 163 kes dan Sarawak 159 kes. Nampaknya dekat Sarawak masih lagi mengekalkan masih lagi 3 angka. Walaupun ada penurunan sedikit di situ, tetapi masih lagi 3 angka. Dan untuk penularan ataupun untuk perincian mengenai COVID-19 dekat Sarawak, mungkin Syasha boleh kongsikan. Okey, baiklah. Ringkasan kes COVID-19 di Sarawak semalam masih lagi mencatatkan 3 angka, Ejen, iaitu kes positif sebanyak 159 kes yang dikesan. Baiklah, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah daerah Sibu mencatat yang tertinggi setakat ini iaitu 52 kes, diikuti dengan Betong 49, Kuching 18, Bintulu 15, Miri 9, Sarike 5, Dalat dan Semarahan 3 kes, Sri Aman, Bukit Mabong, Marudi, Tatau dan Subis 1 kes. Ini telah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 9,924 kes. Ya, selain daripada itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 25 kluster, dan selain itu juga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan bahawa kluster Skubong Sebauh telah tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan. Syukurlah. Dan apa yang paling penting juga, semalam tiada sebarang kematian baharu direkodkan. Tapi walaupun ada peningkatan ataupun ada penambahbaikan di situ, bukanlah itu satu alasan untuk kita lebih alpa ataupun lebih relax. Walaupun vaksin dah tiba dekat Sarawak, dekat Malaysia dan sebagainya, tapi SOP tetap harus dipatuhi. Penggunaan pelitup muka, penjagaan kebersihan tangan dan sebagainya, jangan salam dan sebagainya. Jadi itulah SOP, tetap SOP harus diikut. Baik, untuk perincian seterusnya pula. Untuk perincian seterusnya, saya nak kongsikan dengan Johnny. Menurut Menteri Kanan Pertahanan kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, beliau telah menyatakan bahawa
kedua, kerajaan telah memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB di Sarawak sehingga 15 Mac 2021. Sepatutnya dah habis dah kiranya dalam 1 Mac yang lepas, tapi terpaksa dilanjutkan sebab berlakunya peningkatan kes COVID-19. Jadi itulah kepada anda, sering kali kami mengingati anda ataupun mengingatkan anda supaya untuk mematuhi Perintah SOP. Kawalan Pergerakan dan SOP dan sebagainya. Dan amalkan norma baharu dalam kehidupan sebab untuk mengawal mengawal COVID-19 ni, kerana vaksin yang terbaik adalah diri kita sendiri sebenarnya, John. Itulah, ini semuanya untuk kebaikan bersama. Baik. Tak lupa juga, Mak John. Tak apa, teruskan. Bercakap dengan mengenai vaksin ni, nak tanyalah John dah ataupun tidak mendaftar untuk vaksin COVID-19 di dalam MySejahtera. Sekarang kan kerajaan sarankan orang ramai untuk mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Jadi kepada anda yang ada aplikasi MySejahtera dan belum lagi mendaftarkan diri, silakanlah daftarkan diri. Tapi kalau tak ada aplikasi MySejahtera, ada juga beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mendaftarkan diri seperti ke klinik kesihatan berdekatan, melalui ketua masyarakat ataupun ketua kampung, ataupun menerusi laman rasmi KKM. Ini jadi program imunisasi kebangsaan negara. Jadi itulah, walaupun sekarang banyak persoalan ataupun banyak keraguan mengenai vaksin tersebut, tapi kita boleh sarankan ataupun kita boleh katakan bahawa vaksin ini dah pun diluluskan oleh jadi tak perlu NPRA. takut. Jadi ini untuk kebaikan kita bersama. Baiklah, saya rasa itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Baik, kita akan terus masuk kepada topik kita yang pertama, dan mungkin Syasha boleh kongsikan siapakah tetamu kita yang pertama. Tetamu kita pada hari ini, kita akan bersama dengan Tuan Azran bin Arif. Okey, sebelum tu saya nak bagi sedikitlah apa masalah yang kita hadapi dekat Malaysia khususnya dan juga Sarawak, iaitu kita sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi dalam masa yang sama juga, antara industri yang terkesan adalah industri kraft di Sarawak. Oleh itu, untuk memulihkan industri kraft ni, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah membuat satu inisiatif dalam memperkenalkan budaya digital industri kraft dan juga kampus satelit kraft negara. Baiklah, bersama kita Tuan Azran. Apa khabar Tuan? Bersama dengan Encik Azran, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia. Terima kasih John dengan Syasha. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Baik, mungkin sebagai permulaan ataupun sebagai mukadimah, mungkin Encik boleh kongsikan sendiri apakah yang dimaksudkan dengan industri digital industri kraft ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program Sejahtera Asia kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Sama-sama. Untuk saya membentangkan ataupun bercerita berkenaan industri digital, budaya digital dalam industri kraft. Jadi kalau kita lihat industri kraft di negeri Sarawak di bawah penyelarasan ataupun pengurusan Kraft Tangan Malaysia. Kraft Tangan Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia yang merupakan agensi yang meneraju industri kraft di Malaysia. Jadi di Sarawak saja kita mempunyai seramai 1,050 usahawan yang telah berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia sehingga Disember pada tahun lepas. Dan memang kita lihat apabila kita menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini, kita usahawan kita amat terkesan, dan pada tahun lepas pun sasaran kita terpaksa kita turunkan daripada 30 juta kepada 12 juta. Tetapi setelah penghujung ataupun kita melaksanakan PKP 1.0 tahun lepas, peningkatan jualan dapat dilihat, di mana pada sasaran asalnya 30 juta tu yang kita telah turunkan kepada 12 juta, dan sehingga Disember nilai jualan kraft ada sebanyak 16.7 juta. Lebih dari sasaran. Jadi apabila kita melihat situasi sebegini,
kita lihat usahawan kita amat terkesan dengan pandemik COVID-19 ini, di mana mereka tidak dapat memasarkan produk secara fizikal, tidak dapat berjumpa dengan pembeli, dan juga kita sendiri pun tidak dapat melaksanakan aktiviti promosi festival craft seperti biasa yang kita anjurkan secara fizikal. Jadi pihak Kraft Tangan telah pun memikirkan bagaimanakah kita dapat memberi ataupun membela nasib usahawan ini supaya mereka tidak terkesan ataupun boleh dapat meneruskan industri ini. Macam mana cara pihak Kraft Tangan Malaysia ni membela nasib para usahawan-usahawan kraft di negeri Sarawak? Okey, melihat kepada situasi tersebut, pihak kami pun telah memanglah kita terus saja memikirkan bagaimanakah untuk mengatasi isu-isu ini yang melibatkan usahawan kita, dan kita telah pun mewujudkan satu platform media sosial melalui grup FB, iaitu e-Kraft Bazaar. e-Kraft Bazaar yang telah kita lancarkan pada April pada tahun lepas, dan sini merupakan platform kepada usahawan kita untuk menjual ataupun mereka boleh buat posting dalam FB dan secara tidak langsung menjual produk kraft melalui grup FB tersebut. Dan grup FB ini bukan sahaja kepada usahawan kraft di Sarawak, tetapi untuk seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Dan di situ kita melihat inilah platform ataupun peluang kepada usahawan ini untuk diberi pendedahan ataupun mereka mendedahkan produk mereka di dalam platform digital. Supaya lebih dikenali ramai. Dikenali ramai. Sebab yang paling mudah yang kita lihat, kalau kita lihat platform digital adalah media sosial, kan? Media sosial. Masing-masing kita ada media sosial, dan apa sahaja maklumat dan informasi yang kita perlukan melalui media sosial. Jadi apa salahnya kita menggunakan platform tersebut untuk memasarkan produk kraft? Itu antara satunya. Jadi kita nak tahu juga sambutan setakat ini, apa penjualan ataupun transaksi yang dilakukan atas media sosial ini. Macam mana sambutan semenjak setakat ini? e-Kraft Bazaar ini dilancarkan pada April tahun lepas, dan untuk negeri Sarawak telah disertai seramai 144 usahawan kraft Sarawak. Walaupun kita lihat tadi jumlah sebenar usahawan kraft di Sarawak ini ramai, tetapi sehingga Januari tahun ini seramai 144 usahawan kraft telah menyertai e-Kraft Bazaar ini, dan pada tempoh tersebut daripada April tahun lepas sehinggalah Januari pada tahun ini, jualan untuk e-Kraft Bazaar di negeri Sarawak saja adalah berjumlah 1.5 juta. 1 juta. Di mana secara keseluruhannya satu Malaysia, untuk negeri-negeri lain juga jualan untuk e-Kraft Bazaar ni untuk keseluruhan negeri-negeri adalah mencatat sebanyak 12 juta. 12 juta untuk jualan itu lebih lagi banding dengan jualan secara fizikal sebelumnya, ataupun ia lebih kurang boleh balance? Kalau kita lihat, kalau dibandingkan situasi sebelumnya, apabila kita melaksanakan pelbagai aktiviti fizikal, memang aktiviti fizikal lebih banyak mencatatkan nilai jualan, tetapi pada masa yang sama usahawan juga menjual produk mereka di dalam platform digital. Dari e-Kraft Bazaar ini hanyalah semata-mata dalam e-Kraft Bazaar nilai jualan sebanyak yang seperti saya maklumkan tadi, tetapi ada lagi nilai-nilai jualan lain yang dicatatkan oleh usahawan, sama ada melalui media atau media sosial yang lain ataupun platform digital yang lain, maupun melalui outlet-outlet mereka sendiri. Jadi bagaimana pula dengan mereka, iaitu usahawan-usahawan yang berada di kawasan pedalaman? Okey, jadi setelah pelaksanaan PKP kan, memang aktiviti agak perlahan, promosi jualan dan sebagainya. Jadi pihak kami telah mewujudkan satu lagi platform digital, iaitu MyKraft Shop. MyKraft Shop ni sama seperti platform pemasaran digital yang lain, tetapi ia khas untuk produk kraft tempatan sahaja, termasuk produk kraft daripada Sarawak. Dan platform ini terbuka kepada semua usahawan yang telah berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia, dan kita melihat platform ini sebagai satu platform yang sangat penting. Sebab selepas ini, apabila kita melihat situasi yang tidak menentu, kita memang harus bersedia melihat kepada norma baru, macam mana kita nak melaksanakan aktiviti promosi ataupun jualan kraft ini. Jadi
walaupun kita lihat penggunaan digital ini sememangnya memerlukan rangkaian ataupun capaian internet lah. Ya, betul. Tapi di Sarawak kita sedia maklum, kita faham kebanyakan usahawan kita adalah berasal ataupun tinggal di kawasan luar bandar. Jadi macam mana? Jadi sudah tentulah mereka tidak dapat menyertai platform digital tersebut. Tetapi di sinilah peranan Kraft Tangan Malaysia. Apabila kita, sebab setiap usahawan yang berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia ini memang kita tahu di mana kedudukan mereka, apa keadaan mereka, bagaimana situasi mereka, dan kitalah yang akan pergi ke kawasan mereka. Pergi ke kawasan tu untuk shoot produk, ambil gambar, kita dapatkan maklumat berkenaan produk tersebut dan kita post di dalam Ikraf Bazaar maupun MyCraft Shop. Kiranya Kraft Tangan Malaysia yang akan bantu usahawan-usahawan yang dekat kawasan luar bandar dan promosikan dekat dalam media sosial. Itu satu inisiatif yang bagus. Baik, selepas ini juga kita nak tahu bagaimana mungkin ada di antara penonton kita yang merupakan seorang usahawan yang ingin mendaftarkan diri sebagai seorang usahawan dalam MyCraft Bazaar. Selepas ini kita tanya macam mana cara pendaftarannya. Kita akan berehat sebentar. Selepas ini kembali lagi bersama dengan Encik Azran. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Saya berharap anda semua menyokong padu usaha Motek dan Kraft Tangan Malaysia dalam membantu usahawan Kraft memasarkan produk Kraft Malaysia di platform digital mycraftshop.com. Bersama-sama kita memartabatkan industri Kraft Malaysia dan keep shopping with MyCraft Shop. #kita jaga kita. #support local. #mycraftshop. Kembali lagi bersama Sejahtera Asia. Baiklah Tuan Azran, bagaimana pula kalau ada usahawan-usahawan yang dekat luar sana tu dia nak mendaftar dekat dalam sebagai seorang penjual dari MyCraft Shop ni. Okey, jadi platform yang kita sediakan ini sama ada MyCraft Shop ataupun Ikraf Bazaar, ini terbuka kepada semua penggiat ataupun pembuat kraft di seluruh Malaysia, termasuk juga di negeri Sarawak lah. Tetapi
untuk menyertai MyCraft Shop, platform digital, pemasaran digital kita ini, usahawan itu perlu berdaftar terlebih dahulu dengan Kraft Tangan Malaysia. Yang pertama perlu berdaftar. Perlu berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia, dan di situ secara automatiknya syarat kelayakan untuk menyertai MyCraft Shop kita akan kira macam usahawan itu dah boleh dah. Oh, dah boleh dah. Boleh menyertai. Tapi apa antara kriteria yang perlu antara kriteria untuk didaftarkan sebagai usahawan Kraft Tangan Malaysia ni? Jadi usahawan Kraft yang berdaftar ni bermakna usahawan Kraft yang betul-betul aktif menghasilkan pengeluaran produk secara berterusan. Memang sepenuh masa sebagai pengeluar. Walaupun kita sebenarnya kita ada kategori usahawan Kraft ni sebenarnya. Satu usahawan peringkat komuniti yang menghasilkan produk Kraft secara separuh masa, dan ada usahawan yang menghasilkan produk Kraft sepenuh masa. Jadi apabila setiap permohonan yang dihantarkan kepada pihak kami akan melihat apakah produk-produk yang dihasilkan, bagi memastikan betulkah produk yang Kraft yang dihasilkan produk Kraft tempatan. Kita tidak mahu produk Kraft daripada luar. Yang dia import lepas tu dia jual balik. Yes, itu yang kita tidak kita elakkan, dan apabila melepasi pemberitahuan tersebut, kita boleh terus daftarkan usahawan Kraft usahawan tersebut dalam senarai usahawan Kraft Tangan Malaysia. Dan kemudahan-kemudahan lain banyak lagi sebenarnya, bukan sekadar dapat menyertai MyCraft Shop, e-Kraft Bazaar dan sebagainya. Banyak insentif ataupun bantuan-bantuan lain yang pihak Kraft Tangan Malaysia dapat berikan kepada usahawan yang berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia ini. Seperti yang kita boleh lihat sekarang dekat skrin, ini merupakan antara aplikasi Kraft on the Go. Kraft on the Go. Maksudnya boleh delivery. Okey, Kraft on the Go ni dia satu aplikasi telefon pintar. Untuk siapa-siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi tersebut. Dan salah satu fungsi aplikasi ini adalah untuk kita mengetahui lokasi usahawan. Lokasi usahawan. Bila lokasi usahawan itu kita paparkan di dalam senarai, so kita dapat melihat sikit sebanyak berkenaan usahawan berkenaan, produk-produk yang dijual. Dan untuk mendaftar tadi pun boleh melalui menggunakan Kraft on the Go tadi. Di dalam aplikasi tersebut ada ruangan untuk pendaftaran usahawan Kraft baru. Di situ kita akan melihat, kita menerima melalui aplikasi tersebut juga. Nampak tak John, segalanya di hujung jari, mudah saja. Sangat mudah. Dan sekarang kita tahu banyak platform yang telah pun disediakan, macam MyCraft Shop, e-Kraft Bazaar dan Kraft on the Go dan sebagainya. Macam mana pihak tuan macam mana penjagaan platform pengurusan platform macam ni? Mungkin boleh kongsikan sikit cabarannya ke? Cabarannya, okey. Jadi sebenarnya benda ni wujud apabila ada hikmah lah COVID-19 ni kan. Kalau sebelum ni memang kita telah mengadakan ataupun melaksanakan platform-platform digital seperti ini, tapi secara tidak menyeluruh. Tetapi apabila telah kita dalam keadaan begini, so dalam keadaan terdesak, kita perlu meneruskan, perlu lebih aktif di dalam platform digital ini. Jadi untuk e-Kraft Bazaar dan juga MyCraft Shop ini, termasuk juga Kraft on the Go tadi, yang menguruskan, yang menyelaras dan mengemas kini adalah pihak kami sendiri. Pihak kami sendiri. Kita ada tim commercial section, commercial dan digital kita yang khas untuk menyelaras untuk membuat naik produk-produk dan juga marketing, memantau produk untuk pertanyaan ataupun pembelian, setiap pembelian, dan sehingga dari aspek penghantaran pun kita yang uruskan. Diuruskan sekali. Yes. Maknanya daripada klik dia buy now di dalam MyCraft Shop tu, pihak kami akan, di mana produk ni sebenarnya storage-nya adalah di tempat kami. Kita ada dua kategori. Ia bukan ada beberapa kategori. Ada kategori usahawan yang boleh menyelaras sendiri. Mereka boleh hantar sendiri, boleh upload gambar produk sendiri, tapi bagi usahawan tidak mampu macam usahawan di luar bandar tadi kan. Jadi kita yang bantu. Kita yang simpan produk. Kita simpan di tempat pengumpulan produk Kraft kita di Kuching ni, dan kita apabila dapat order, kita akan menyelaras penghantarannya melalui National Courier lah, untuk dihantar kepada pembeli. Banyak sebenarnya inisiatif, dan itulah kita sebagai pengguna, kepada anda yang mungkin meminati kraft tangan Malaysia maupun Sarawak dan sebagainya, tapi sekarang kita tahu kita tak boleh adakan expo, tak boleh ada orang cakap selalu kraft tangan ni selalu ada bazar dan sebagainya, festival craft dan sebagainya. Festival craft, tapi dengan pandemik sekarang memang kita tak boleh berkumpul beramai-ramai dan sebagainya. Jadi masih lagi boleh membuat pembelian melalui online dan macam-macam platform telah pun disediakan.
Jadi itulah. Baik, selain daripada memperkenalkan budaya digital dalam industri kraft di Sarawak, Kraft Tangan Malaysia juga dilihat terus aktif untuk memperluaskan industri ini melalui pembangunan modal insan dengan mencari dan melatih golongan belia untuk turut serta di dalam penghasilan produk kraft. Ini mungkin boleh Encik kongsikan berkenaan kampus satelit Institut Kraft Negara yang akan diwujudkan di Kuching dan juga Betong. Okey, Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak merupakan salah satu cawangan Kraft Tangan Malaysia di Malaysia dan untuk negeri Sarawak. Jadi pihak kami akan menawarkan kursus pengajian sijil kemahiran Malaysia dalam bidang tenunan songket dan juga tenunan puah. Ini adalah di bawah program Institut Kraft Negara kita, di mana Institut Kraft Negara kita sekarang berpusat di Rawang, Selangor dan kampusnya akan diperluaskan di Sabah dah buka dah. So tahun ini akan dilaksanakan di negeri Sarawak dan Institut Kraft Negara ini merupakan satu institusi pengajian di bawah Kraft Tangan Malaysia yang menawarkan kursus pengajian berteraskan latihan vocational dan technical TVET. Dan untuk kedua kursus yang ditawarkan di negeri Sarawak ini, iaitu tenunan puah dan tenunan songket, kita membahagikan kepada dua bidang, sub-bidang ini, bidang tekstil ini, tenun songket dan puah, dan untuk sijil kemahiran tenunan songket akan dilaksanakan di Petra Jaya Kuching, di pejabat kami sekarang ini, dan untuk pengajian tenunan puah akan dilaksanakan di Pusat Pembangunan Kraft Betong di Betong. Di Betong. So kita ada dua. Kita ada dua. Okey, original lah. Betong ramai orang Iban. Yes. Jadi, kita lihat kapasiti ataupun lokaliti di situ kan. Dan pelaksanaan akan dimulakan pada bulan Julai pada tahun ini. Julai pada tahun ini, di mana kursus pengajian ini akan berlangsung selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dan pengambilan pelajar pun telah kita mulakan daripada sejak hujung tahun lepas lagi, dan permohonan boleh dibuat sehingga bulan Jun nanti. Sehingga bulan Jun nanti. Dan macam mana permohonan ni, cara permohonan? Okey, permohonan untuk kemasukan pelajar dalam kampus satelit untuk tenunan songket dan puah ini, sesiapa yang berminat, dan sini juga saya menyeru kepada siapa yang ingin meningkatkan kemahiran dan juga kepakaran di dalam bidang kraft ini, boleh memohon, terutama di golongan-golongan belia, golongan belia, tak kiralah di kawasan bandar dan luar bandar. Jadi untuk permohonan boleh terus menghubungi pihak kami, Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak, ataupun lawati website Kraft Tangan Malaysia. Di situ ada pegawai yang boleh kita hubungi di situ, dan juga mungkin boleh terus menghubungi pihak Institut Kraft Negara. Institut Kraft Negara. Dan melalui FB Kraft Tangan Sarawak pun boleh, sama juga dengan FB Institut Kraft Negara. Di situ terdapat maklumat-maklumat, dan borang online pun boleh diisi secara online untuk permohonan. Jangan lupa buat permohonan secara online ataupun ke sekarang ni semua online. Senang sekarang. Swipe-swipe je. Betul. Baik, terima kasih Encik Azran, kami nak ucapkan kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Sejahtera Asia dan berkongsi mengenai apa yang baru saja dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Jadi kepada anda sekali lagi kami nak wawarkan kepada anda yang mungkin nak membeli kraft tangan dan sebagainya, sekarang banyak platform mudah untuk kita membuat pembelian. Boleh dilakukan secara Facebook pun boleh, website pun boleh, aplikasi pun boleh. Senang je. Kita tengok tadi pun cantik-cantik dekat dalam. Lepas ni lah kita shopping. Okey, baik, kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, dan kami nak juga kongsikanlah kepada penonton-penonton setia Sejahtera Asia bahawa kini Syah, Sejahtera Asia akan bersiaran 7 hari seminggu. Jika sebelum ini kita Isnin hingga Khamis, sekarang kita Isnin hingga Ahad. Jadi sementara sepanjang minggu ini dan di masa-masa yang akan datang, banyaklah muka-muka baru yang akan anda saksikan, seperti Syah ini merupakan kali pertama beliau berganding dengan saya dalam Sejahtera Asia pada pagi ini, dan setakat ni so far okey tak? So far so good, tapi biasalah nervous. Masih okey lah? Masih okey. Tapi tak apa, bagus ni. Tak apa, kita belajar, sama-sama kita belajar. Kita bersama dengan ni, Sifu kecil. Dengan Sifu. Baik, Syah, mungkin boleh kongsikan untuk tetamu kita yang seterusnya, dan mungkin boleh juga kongsikan kepada penonton kita topik kita yang seterusnya. Okey, topik kita pada selepas ini adalah wanita dalam dunia operasi bomba. Sebelum tu John, nak tahu tak? Bulan Mac ni adalah merupakan bulan sejarah wanita. Wanita, iaitu bulan untuk kita meraihkan wanita. Jadi pada pendapat saya adalah sesuai dengan bulan ni, dan topik jemputan kita iaitu dipersilakan Puan Samantha Echa Siga. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama berita. Mana? Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya boleh tak Puan jelaskan sedikit tentang pekerjaan Puan sebagai pegawai bomba? Sebab kita jarang dengar, memang ada tapi jarang kita dengar bahawa seorang wanita menjadi sebagai pegawai bomba. Silakan. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Sejahtera Asia sebab telah menjemput saya untuk hadir pada pagi ini berkongsi pengalaman saya dalam bidang pegawai bomba. Dan saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada jabatan saya kerana telah memilih saya untuk mewakili semua pegawai bomba wanita negeri Sarawak untuk berada di sinilah. Okey, secara sinonimnya kita memang akan bila kita dengar nama pegawai bomba, memang kita akan menjurus kepada pegawai bomba itu adalah lelaki. On scene berada di operasi adalah lelaki. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya di dalam banyak lelaki tu ada terselit bunga sebenarnya. Tak kira lah ada satu orang ke, dua orang ke, tiga orang ke, tapi memang ada. Boleh dikatakan satu Malaysia memang ada wanita yang bertugas di dalam operasi. Tapi sebab itulah tak nampak kan penggunaan suit dan sebagainya. Bila kita dah full dress, kita pakai helmet dengan overtrousers dengan baju memang kita tak kenal dah dia lelaki ke perempuan. Tu yang orang tak tahu tu kan. Jadi setiap operasi memang harus ada seorang wanita. Di setiap balai memang akan ada seorang ataupun dua orang yang akan berada di waktu shift bertugas waktu operasi lah. Menarik. Okey, dalam bidang perkhidmatan bomba ni, lagi-lagi kepada mereka yang bergelar wanita, wujudnya diskriminasi jantina seperti yang Puan beritahu tadi. Contohnya pekerjaan ni lebih sesuai untuk lelaki saja. Lepas tu setengah masyarakat juga beranggapan bahawa anggota wanita ni hanya perlu bekerja di pejabat. Jadi boleh tak Puan berikan pandangan tentang kenyataan ni, bagaimana untuk menangkis tanggapan tersebut? Penting. Penting. Ya, saya bila tanggapan awam, bukan sekadar awal, siapa saja, bila mana dia dengarkan untuk seorang wanita ni berada bekerjasama dengan lelaki adalah sesuatu yang mustahil. Saya tidak nafikan, memang itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi sekiranya kita letak diri kita menjadikan benda itu adalah mustahil, maka mustahillah dia. Tapi bila kita bekerja sama dengan dia orang, kita kena jadi berfikiran seperti mana lelaki. Tapi mungkin kudrat kita takkan seperti mereka, tapi sekurang-kurangnya kita boleh membantu meringankan beban mereka. Betul. Cara pemikiran, mindset tu penting. Mindset dengan kita kena set juga kita punya lebih kepada mentaliti lah sebenarnya, mentaliti pada diri kita. Kalau dah awal-awal dah set, wanita tak boleh, maka tak boleh dah dia. Jadi itu kena tanamkan dalam diri. Baik, saya nak tanya juga pada Puan Samantha, apakah antara operasi yang mungkin antara yang paling mencabar yang masih Puan ingat? Kalau untuk operasi kan setakat ini yang paling mencabar, memang semua operasi akan mencabar. Tapi perkara yang paling saya tak lupa lah cabaran pada diri saya apabila mana saya terima surat arahan pertukaran daripada Ibu Pejabat Jabatan Pengumuman dan Penyelamat Negeri Sarawak pergi ke balai dan bertugas suatu shift. Cabaran pertama adalah bila mana saya terima satu kes yang selama ni mungkin saya dilatih berdepan dengan api yang kami buat, tapi sekarang ni saya berdepan dengan realiti api, realiti kes yang betul-betul.
pada masa itu kan saya rasa saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya belum ada pengalaman, saya masih lagi zero dan saya hari pertama saya melapor, saya terima 3 kes sebenarnya. 3 kes saya betul-betul saya macam first kes kebakaran tu saya pergi sampaikan, saya bentang host yang selama 6 bulan saya berlatih. Host tu boleh terbelit dekat tangan saya. Dia bergolong. Bergolong sebab terlalu kuat sangat? Bukan terlalu kuat, disebabkan saya menggelabah. Sebab first time berdepan dengan real panik, mana lagi kita berdepan dengan suara orang awam, orang kiri kanan apa semua. So, kita tak tahu nak buat apa. Tapi berkat bimbingan abang-abang bomba senior yang ada di balai, saya even sekarang pun terima kes saya relax, tenang dah. Tak jadi masalah. Yalah, tapi biasalah awal-awal memang macam Syah juga ni hari pertama dia ada lagu murus sikit tapi nanti okey. Okey, baik. Sangat mengagumkan ya sebenarnya cerita daripada Puan Sumenta. Selepas ini kita nak dengar lagi lebih mengenai cerita beliau sebagai seorang pegawai bomba wanita yang bertugas dalam operasi, dan kita nak tahu jugalah banyak lagi yang kita nak mengupas dan sebagainya. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan bersama Sejahtera Asia. Baik, John. Okey, Puan Sementan juga aktif dalam sukan hoki. Malah bukan tu je. Beliau juga pernah mendapat tempat ketiga dalam kejohanan pingpong Kuching pada 2016. Jadi ada sukan juga ni. Ada sukan juga. Hebat tak hebat? Jadi nak tanyalah Puan, macam mana dapat menyeimbangkan dengan aktiviti sukan lagi, dengan kerjaya lagi? Okey, silakan. Terima kasih. Macam mana cara saya mesimbangkan semua aktiviti itu? Okey, disebabkan saya bertugas di waktu shift. Jadual tugas saya pun senang, pagi, malam off, dan saya guna pakai masa malam dan off tu. Kalau kerja malam, siang dia kan free. Saya guna pakai itu untuk bantu Ketua Jurulatih Hoki Sarawak dulu satu ketika. Lepas tu dalam masa yang sama, saya sebenarnya bukan sekadar pergi ke hoki, tapi saya adalah pemain bola sepak untuk mewakili negeri Sarawak, dan juga saya pemain futsal juga. Wah, Pak dah dekat situ. Dan 2018 adalah saya rasa peak hours bila mana saya diberi kepercayaan untuk menjadi penolong jurulatih futsal wanita Sarawak yang membawa Sukma ke Perak. Sukma Perak. Untuk senang, cara saya bagi masa senang je sebenarnya. Bila saya bekerja, saya full komitmen kepada kerja. Bila mana saya bertugas pada waktu malam dan off day, saya guna pakai waktu yang terluang untuk pergi kepada sukan yang saya minat. Betul. Tak ada yang mustahil lagi-lagi. Betul. Seorang wanita. Pengurusan betul, masa ya? itu penting. Ya, betul. Kalau suka, you enjoy it, memang akan buat. Jadi sekarang menjadi sebagai seorang penolong jurulatih untuk pasukan bola sepak. Futsal wanita. Itu 2 tahun yang lepas. Sekarang saya dah sekarang tak ada lah. Tak ada. Okey, baik. Sekarang kita jadi tapi sekarang ni apa lagi antara sukan yang masih aktif dimain? Untuk setakat ni saya dah berehat daripada bersukan di atas disebabkan saya punya injury, kecederaan belakang lah sebenarnya. Itu yang menyebabkan saya tak buat. Saya kena berehat seketika. Tapi sukan yang aktif kata orang tadi, sukan main telefon lah. Sukan terkini. Banyak game dekat telefon sekarang. Baik, okay, kita tahu je sekarang dalam Jabatan Bomba di seluruh Malaysia ataupun dalam Sarawak, adakah perlu ada lebih ramai wanita untuk menyertai? Bagi pendapat saya sangat perlu. Sangat perlu. Okey, boleh tak jelaskan dengan lebih lanjut kenapa? Sebab kenapa perlu? Kita boleh tengoklah kepada agensi lain, khususnya macam unit uniform lain. Boleh dikatakan lelaki dan perempuan, diorang boleh dikatakan mungkin lelaki dalam kapasiti 60%, perempuan 40%. Di dalam Jabatan Bomba, mostly sebenarnya sebab saya salah seorang yang menjaga semasa temu duga juga sebenarnya. Memang besarlah harapan saya, ingin banyak pegawai bomba wanita yang datang menyertai yang mana-mana yang di luar sana yang berminatlah sebenarnya, supaya kita bagi timbang tara. Kalau saya boleh, kenapa
anda tidak boleh begitu. Okey, selain itu, apa juga pesanan Puan kepada wanita-wanita atau gadis-gadis yang dekat luar sana mempunyai minat dalam menceburi bidang bomba ni tapi masih lagi mempunyai sikap ragu-ragu macam 2323 kata orang. 23 kata orang Sarawak. Okey. Buat para gadis, wanita, adik kakak yang di luar sana yang ingin menceburi bidang kebombaan, pastikan yang pertama sekali adalah persiapkan mental dan yang kedua adalah fizikal. Dua perkara ini yang paling penting sekali sebab bila mana anda menghadiri di temuduga, di dalam temuduga kita sendiri dah tahu akan ada naik tali, kata orang Sarawak, naik tali, angkat berat. So buatlah persiapan sebelum hadir. Kita kata orang Sarawak, jangan hadir mantak tanpa kita tahu. Sebab bila mana ada panggilan temuduga, kita akan buka dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu balai yang tempat panel tempat yang diorang untuk temuduga untuk beri latihan percuma sebenarnya. Kita akan bagi latihan percuma macam mana teknik yang betul untuk turun naik tali dan angkat berat. John, ni first time dengar pihak bomba adakan perkhidmatan percuma. Itulah untuk buat persediaan untuk kepada mereka yang mungkin nak ke temuduga. Kita bagi teknik free je. Tiada bayaran. Tiada bayaran. Itu cara-cara macam nak bertanyalah untuk dapatkan perkhidmatan tu. Ada tak cara-caranya? Cara maksudnya dari untuk training tu. Okey. Sinonim bila kita dengarkan turun naik tali, mesti kita terbayang tali ada buku. Kalau orang Sarawak lah ada buku. Actually sebenarnya tali itu adalah satu tali yang lurus. Tidak apa-apa. Tapi tanpa teknik yang betul, kebanyakan wanita yang di luar sana gagal turun naik tali. Berat mungkin mostly dapat angkat sebab hanya 46 kg sahaja. Tapi turun naik tali mostly memang akan gagal. Memang akan gagal. Tapi kita still bagi peluang untuk diorang cuba banyak kali. Tapi kalau dah letih apa semua diorang dah tak larat, so apa boleh buat lah. Itulah antara perlu ada teknik yang betul untuk perlu ada teknik naik yang dan betul. turun tali tersebut. Mungkin boleh kongsikan teknik tersebut. Mungkin manalah tahu kita exactly nama teknik tu saya tak tahulah, tapi kalau dalam bahasa kampung kan kepit kaki kata kabar. Kaki. Tapi kalau saya buat perbuatan saya boleh buat, tapi saya tak tahu exactly dia punya nama lah. Faham. Okey, baik. Jadi kita tahu juga Puan Samantha dari cawangan mana? Saya daripada Balai Bomba dan Penyelamatan Bonjaya, berada dalam unit hazmat lah. Okey, jadi antara tugas-tugas bomba adalah memang yang pertama menyelamatkan nyawa. Nyawa manusia dululah mesti menjadi keutamaan. Kebakaran dan sebagainya. Okay, mungkin boleh kongsikan, jika tadi Puan kongsikan mengenai pengalaman yang tak boleh dilupakan, tapi sekarang ni kita nak tahu juga pengalaman yang mungkin agak lucu. Macam contoh menyelamatkan haiwan ke dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan kalau ada ataupun yang menakutkan dan membahayakan. Setakat ini pengalaman yang melucukan. Yang paling saya tak dapat lupa lah, kita terima satu panggilan khidmat khas. Dia menyatakan ada ular di dalam dia punya perigi. Okey, kita pergi. Kita tetap attend sebab kita assume itu membahayakan nyawa. Dan apabila saya sampai di tempat kejadian kan, bila saya jenguk, rupa-rupanya kodok, katak. Apa katak? Katak yang menyertai tapi ular. Saya tetap sabarkan diri. Tapi kenapa dia sangkakan itu ular? Adakah bunyi ke cara pergerakan? Mungkin dia nampak kepala dia. Itulah kepala kodok kan. Kepala kodok jadi macam sama. tangkap ke tidak? Tinggal je lah. Okey, pernah tak ada kes di mana ada yang membuat panggilan palsu? Boleh dikatakan banyak sebenarnya kita terima panggilan palsu, tapi itulah kita tetap attend, kita tetap keluar cari sampai dapat. Di manakah lokasi. Tapi bila mana kita hubungi semula si pelapor, memang untuk panggilan palsu ni sebenarnya senang untuk trace. Bila mana kita hubungi semula, nombor tidak ada dalam talian. Kiranya memang dapat trace semuanya. Dia kalau dia call balik tapi kita call balik engage, lepas tu nombor yang anda through. hubungi tidak dapat dihubungi. Itu yang selalu berlaku. Jadi janganlah kepada anda di luar sana, janganlah membuat panggilan palsu sebab itu membuang masa dan juga membuang tenaga dan menyusahkan pihak. Betul. Jadi janganlah membuat
sedemikian. Baik, terima kasih Puan Icha kerana sudi bersama dengan kami Orang Tok dalam Sejahtera Asia. Sama-sama. Sudi meluangkan masa, banyak perkongsian. Terima kasih juga pada Sejahtera Asia. Ya, sama-sama. Baik, itu saja antara perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda untuk pagi ini. Selepas ini kita akan berehat sebentar dan saya dan juga Syasha akan kembali untuk blok yang terakhir. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung rancangan. Baik, jika tadi kita bincang bersama, kita ada dua tetamu yang bersama dengan kami. Yang pertama tadi kita membincangkan mengenai budaya digital industri kraft Sarawak bersama dengan Encik Azran, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Sarawak, dan juga kita bersama dengan Puan Samantha Echa, wanita dalam dunia operasi bomba. Itulah antara dua topik yang kami bincangkan pada pagi tadi. Dan saya nak tanya Syah lah. Mungkin apa yang Syah dapat daripada perbincangan topik kita yang pertama tadi bersama dengan Encik Azran? Untuk perbincangan yang pertama tadi, apa yang Syah dapat adalah menarik sebenarnya. Kita boleh pergi dekat Card on the Go. Card on the Go itu aplikasi. Sebuah aplikasi yang kamu boleh tengok semua barang-barang dekat dalam tu, just add chat sahaja. Ya, lepas tu ada e-bazar, ada e-bazar, My Shop Craft, My Craft Shop. Jadi itu antara platform-platform yang boleh digunakan untuk kita sebagai pengguna untuk membeli. Selain daripada itu juga, siapa-siapa usahawan-usahawan yang ingin mendaftarkan diri untuk mempromosikan produk-produk ataupun craft yang ada, boleh pergi dekat websitenya sendiri. Ya, boleh daftarkan diri sebagai daftarkan dekat Kraft Malaysia, daftarkan diri sebagai pengeluar kraft melalui Kraft Malaysia. Jadi itulah antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan supaya pemain industri ataupun pengeluar kraft ini boleh teruskan macam mana cakap, bisnes diorang, boleh teruskan kehidupan diorang sebagai seorang pengeluar kraft. Bukan dan tu je. Itulah sebab dengan adanya pandemik sekarang kita tak boleh ada festival kraft dan sebagainya. Jadi itulah norma baharu cara kita membeli belah. Kita buat secara virtual. Betul. Secara dalam maya. Dan satu lagi juga, kepada khususnya golongan belia yang nak mengasahkan bakat dalam industri craft ni, khususnya dalam puak. Ya, Puak Kumbu dan juga Songket tadi Songket, yang dia sebutkan tadi, boleh daftarkan diri dalam apa tadi cakap, dalam Institute Craft. Institute Craft akan mula pada bulan Julai ni di Kuching dan juga Betong. Jadi untuk maklumat lanjut silalah ke Kraft Malaysia. Boleh Google lah, Google. Boleh Google. Saya pasti ada nak dapatkan informasi dekat situ. Baik, dan juga itu topik yang seterusnya kita bersama dengan wanita dalam dunia operasi bomba, iaitu bersama dengan Puan Samantha Echa. Banyak juga yang boleh kongsikan, Syah. Dan saya juga sebenarnya kagum, bukan je dah berjaya, kira berjaya lah kan dalam kerjaya, tetapi juga dalam bidang sukan. Dan tu terdapat juga beliau juga merupakan seorang yang menginterview. Temu juga untuk mengambil pengambilan orang untuk menyertai pasukan bomba. Jadi itulah seperti apa yang beliau katakan tadi, perlu ada lebih ramai wanita menyertai pasukan bomba. Jadi kepada mungkin ada di antara penonton kita yang berminat wanita, silakanlah. Jangan halang diri sendiri. Jangan letakkan mentaliti ini hanya untuk lelaki sahaja. Wanita perempuan pun boleh juga buat. Macam nak tak Syabi? Sebenarnya nak, tapi berat badan tu tak tahulah dah pas ke tak. Yalah, memanglah akan ada kriteria-kriteria yang tertentu, tapi tak apa. Seperti yang Puan Samantha katakan tadi, kalau ada latihan yang cukupnya, kalau dah bersedia, apa salahnya? Jadi itu sajalah antara perkongsian kami dalam Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada anda, dan sampai di sini sahaja siaran Sejahtera Asia
untuk hari ini. Dan untuk itu, saya esok saya akan bersama dengan Jessica John. Jadi jangan lupa temu janji kita lagi setiap pagi pukul 7.30 pagi di TVS, saluran 122 Astro dan My Freeview. Untuk itu, saya Jonathan Ding. Saya Shasha Dainis. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Salam hormat. Bye. Assalamualaikum. Bye.